Oke, sekarang saya akan perkenalkan jenis kompas. Di tempat saya ini ada 3 jenis kompas. Ada banyak jenis kompas sebenarnya. Kalau yang tentera tu dia pakai yang prismatic yang besar tu, yang lebih jitu. Tapi di sini saya akan menunjukkan peralatan yang biasa forester pakai, okey, ataupun ninja hutan. Okey, mungkin kompas yang pertama yang di sini adalah ini nampak warna kuning, okey. So kita boleh nampak dia punya paparan dari sini. Okey, kemudian dia ada di sini nih fokus ataupun kita punya teropong, dan dia ada di sini nih, tengok nih, ini notch. Okey, untuk kita teropong sambil kita lihat arah yang kita hendak pergi. Tapi yang paling penting, kompas ini namanya adalah kami biasanya panggil sebagai Sonto kompas. SU, jenama tu dah berapa jelas di sini, Sonto. Sonto kompas, ataupun ini sebenarnya adalah prismatic Sonto kompas. Sonto kompas Sonto Prisma. Okey, cara lihatnya boleh dibuat dalam dua cara. Cuma tengok yang pertama, katakan saya mau melihat menuju ke arah selatan. Okey, ke arah selatan saya. Di mana ke arah selatan? Saya pilih tengok dari atas ni saja, dan itu adalah S. Saya pusing dan saya pusingkan, dan 180 darjah macam tu. So itu adalah arah ke selatan. Okey, itu arah ke selatan. So satu lagi cara, saya boleh tengok dengan tepat ke dalam teropong ni. Okey, sambil tengok ke arah selatan di sini. So kalau tengok, saya dah pasti, cuba kenakan kamera di situ, boleh nampakkah di dalam. Okey, ini adalah prismatic compass. Okey. Okey, so kalau kita lihat prismatic compass ini ya berupa begini. Okey. Dan kita akan lihat ke dalam. Okey. Apa ni dia punya teropong. Okey, kalau kita lihat ke dalam, kita akan nampak macam tu. Okey. So kita ada dua bacaan. Okey, yang bacaan bawah itu yang 260 yang besar itu adalah kita punya bearing, dan 80 itu adalah kita punya back bearing, ataupun 260 itu adalah arah yang kita tuju ke hadapan, dan 80 itu adalah arah yang kita tuju di belakang arah kita lah. Okey, katakan saya hendak mencari arah barat. So barat sebenarnya adalah terletak pada 270 darjah. So kalau saya bergerak ke kanan, kita menghadap ini, kita menggerakkan ke kanan. So itu adalah 270 darjah. So maksudnya saya sudah terjumpa bearing untuk 270 darjah, dan saya akan ikut arah tersebut. So kita lihat pada bearing tersebut, kita lihat kompas. Okey, itu cara dia. So kita nampak yang grill. Okey, grill yang kedua itu adalah arah 270 darjah. Okey, ataupun ya grill yang pertama. Okey, yang ini adalah 270 darjah. So ini adalah Sonto prismatic compass. Okey, kompas yang kedua adalah ini juga jenama Sonto, tapi nampak ini lebih macam ganjil lah kan. Okey, so kompas ini terdiri daripada dua alat. Okey, yang pertama ini kompas. Okey, dan yang ini sebenarnya clinometer. Okey, digunakan clinometer ini, dia tidak digunakan begini. Kompas of course kita gunakan begini, tapi clinometer ini sebenarnya adalah untuk kita melihat sudut kecerunan. Okey, sudut kecerunan. Untuk tu kita, kalau kompas kita pakai teropongnya di sini. Ini teropong untuk kompas, sama juga tadi. Dan yang ini Sonto clinometer ni teropongnya di sini. So contohnya kalau kita mau lihat kecerunan, kita letakkan mata kita sini, tapi di sini pun kita boleh lihat. Okey. Okey, semakin menaik macam tu cerun, okey, senggatan di sini akan berubah. Okey, ini adalah kecerunan kosong. Okey, dan kita boleh lihat kecerunan tu nanti di sini. Okey, di dalam tu. So nama untuk kompas ini dia dipanggil sebagai Sonto tandem. Ini jenamanya boleh nampak, Sonto tandem, ataupun biasa kami panggil
tandem saja. Bila panggil tandem, tahu sudah jenis kompas ni. Okey. Dan kompas yang ketiga, ini adalah kompas yang paling versatile dan yang paling penting kami pakai. Okey. Okey, ini ada cermin. Okey. Ada cermin, boleh tengok muka. Okey. Ada kegunaannya cermin itu. Okey, ini dipanggil sebagai ranger biasanya panggil kalau disendakan tu. Dulu orang panggil kompas terbang. Kenapa kompas terbang? Sebab laju pakai dan berlari sia macam terbang pun boleh kita gunakan. So ini kompas terbang. Tapi nama sebenarnya adalah Sonto. Sonto juga, ini pun jenama Sonto. Sonto mirror kompas. Kompas cermin. Sebab dia ada cermin. Ini ada kegunaannya cermin. Dan dia ada juga dial di sini. Dan kompas ini yang paling saya minat kerana kompas ini mempunyai berbagai-bagai fungsi. Nanti saya akan terangkan fungsi kompas ini. Okey. So selain daripada itu, selain daripada kompas ni, GPS ini juga ada kompas. Okey, di dalam GPS ni juga ada kompas. Okey, nampak. GPS ini juga mempunyai kompas. So kompas. Ini kompas GPS. Okey. So dalam zaman moden ini memang kita banyak pakai kompas GPS lah, tapi untuk tujuan kita belajar, kita tidak akan gunakan GPS ni. So GPS ni tolak ke tepi. Okey, lagi tandem. Okey, tandem ni sangat canggih, tapi juga kita tidak akan gunakan tandem di dalam kes kita. Okey, sebab Sonto clinometer ni juga ada fungsi untuk Sonto mirror kompas ini pun boleh digunakan sebagai clinometer juga untuk mengukur kecerunan. So ini tolak tepi, anda mau bawa. Okey, ini sangat bagus. Okey, kalau mau dibawa lagi pun ringan. Tetapi dalam kes ini katakan okey, dia berfungsi sebagai sama saja. So saya anda mau bawa lah. Okey, mungkin boleh letak di dalam beg ke sebagai apa ni? Kalau saya letak dalam beg lah spare. Okey, yang ini bawa di badan. Okay, so tinggal lagi sikit. Okey, ini besar betul ni. Okey, ini jangka sudut yang besar ni. Alamak, mau dibawa masuk beg susah. Tidak payah bawa kerana Sonto juga ada jangka sudutnya. Ini sendiri bertindak sebagai jangka sudut. Okey, ini kita boleh pusing-pusing. Okey, untuk cek sudut. So Sonto mirror kompas sangat bagus. So tidak payah bawa. Okey, apa lagi? Kalkulator. Kalkulator tiada galang ganti lah. Otak kita tidak boleh mengira macam kalkulator. So ini bawa. Okey, ini bawa. Pembaris. So panjangnya ni, kan? Pun tak payah bawa sebab Sonto juga kalau boleh di zoom, boleh zoom ke? Okey. Mungkin dia berapa nampak sini nih. Dia ada juga dia punya skala dan juga senggatan-senggatan garisan. Ada skala lagi di sini. Mungkin sangat boleh nampak lah. Okey, tapi mungkin dah boleh, nanti kita akan zoom. So maksudnya ini tidak perlu. Apa lagi? Ini penajam pensel. Perlukah? Tidak perlu. Sebab kenapa? Kita ada parang, kita ada pisau. Larikan. Apa lagi? Pemadam. Perlukah pemadam? Ada pengganti untuk pemadam? Saya rasa tiada. So bawa. Pensel. Ada pengganti untuk pensel? Saya rasa tiada. Susah. Kita bawa. Benang. Okey, benang ni bolehlah banyak boleh kita dapat. Rambut pun boleh pakai, tali kasut pun boleh pakai, tapi apa sangatlah untuk dibawakan kecil. Tengok, kecil, bawa. Okey, so nampak alat yang kita bawa masuk ke hutan bukannya banyak pun. Okey. Ini saja. Dan peta. Okey, cukup untuk kita navigate. Okey, so kita sambung nanti kemudian.